أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jilid yang keempat, muka surat yang ke-13. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani adh-dhunubi allati tajibu at-taubah anha. Ini satu pasal pada menyatakan segala dosa yang wajib taubat daripadanya. Ketahui olehmu, hai saudaraku yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, bahawasanya dosa itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, dosa besar namanya, dan kedua, dosa kecil namanya. Adapun dosa yang besar itu iaitu bersalahan ulama, berlaku khilaf di kalangan ulama akan banyak bilangannya. Ada kata banyak ni macam-macam lah. Sebab dalam hadis Nabi baik dan Al-Quran baik, mana-mana dosa yang ada ancaman, maka dosa besar lah namanya. Cara ukuran dia, ulama ukur. Maka bersalahan-salahan lah di kalangan ulama akan bilangan banyak mana dosa besar tu, macam-macam. Dan ia akan jadi kait-kait. Asal kecil ia kait jadi besar. Itu jadi macam itu berlaku bersalahan tu. Setengah daripada dosa yang besar yang wajib taubat daripadanya itu iaitu dosa yang batin. Jadi Imam Ghazali letak dosa batin dulu. Sebab dalam ilmu tasawuf, dosa batin ni sangat dititik berat oleh orang sufi. Siapa-siapa yang tak jaga maksiat batin, maka sia-sia sahaja amal ibadat yang zahir. Walaupun kita ni buat kuat amal ibadat yang zahir dengan tahajudnya, puasanya, sedekahnya, zikirnya, Qurannya, tapi tak jaga maksiat batin, jangan harap kita nak sampai kepada syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan sampai sekali-kali. Apatah lagi maksiat batin, ia adalah penyebab terbatalnya pahala amal ibadat kita. Kena jaga hak ni betul, hak bahagian batin. Jaga maksiat batin dan banyakkan amal batin. Walaupun amal zahir tak berapa banyak, tapi hak batin itu penting. Hak batin itu penting. Banyak hak batin tak apa dah. Sebab amal batin ni lah hak power. Amal hak batin ni power. Berkaitan batin-batin ni dalam ilmu tasawuf. Dosa yang batin yang tersebut di dalam bahagi yang ketiga daripada kitab Syiarus Salikin ini, yang tersebut di dalam bicara yang membinasakan hati dahulu, dalam bab hati. Nanti kita akan jumpa lah nanti tajuk dia amat banyak. Hak kait dengan hati ni, dosa besar ni amat banyak. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dahulu itu, tersimpan kepada 10 perkara. Imam Ghazali sebut 10 perkara. Tapi hak 10 ni kalau pecah jadi banyak dah pecah daripada asal ni, pergi pecah jadi haram. Jadi gini, mebok. Dah. Apa benda ni? 10 perkara ni kena ambil berat. Sebab ia boleh pergi merebok. Iaitu pertama, syarhut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan. Bukan makan banyak, sangat gemar. Tengok dalam tasawuf ni, ia kira dosa besar dah ni. Jangan main. Dalam fiqh, kalau kita makan banyak, harus, kalau makan melampaui, kulu washrabu wala tusrifu, Tuhan katakan makan minum jangan melampaui. Melampaui sini tengok memberi mudarat ke tak.
Kadang-kadang melampaui ini jatuh kepada makruh, kadang-kadang melampaui itu jatuh kepada haram. Hak ni gemar, doakan ni gemar kan ikat dengan hati kan. Sebab apa? Dalam tasawuf, dalam bab mujahadah di antara riyadatul nafsi, riyadhah nafsu kita kena kurangkan makan. Sebab apa? Urusan makan duduk depan sekali dalam bab tasawuf. Sebab kalau dalam bab makan, kalahlah kita dalam bab-bab lain. Jadi bab makan ni punca kita malah buat amal ibadat. Bila malah buat amal ibadat, maksiat mudah mari. Kita kalah dengan maksiat. Tu. Ini mai punca. Sebab tu dah kita sebut sebelum ni, hikmah di sebalik puasa ni adalah lapar. Ada. Hikmah di sebalik ni lapar. Jadi kalau siang kita lapar, malam pun kena lapar juga. Apatah lagi malam 10 malam terakhir tu, jangan makan banyak sebab kita nak buat amal ibadat dengan sebab kita lapar di malam juga, buka puasa pun lapar juga, kita makan sedikit sekadar untuk nutrisi, maka dia memberi kita kekuatan untuk kita buat amal ibadat. Sebab apa? Sebab kita tahan daripada makan banyak. Tu. Makan untuk nutrisi. Dalam bab puasa yang disebut oleh Imam Ghazali, makan afdal makan buah kurma. Di buah kurma tu ada namanya buah tamar, ada namanya buah rutok dan sebagainya. Antara buah tamar dengan buah rutok sama-sama afdal belaka. Hak mana afdal? Lebih lagi menurut Imam Ghazali yang disebut dalam kitab Sirrus Salikin, iaitu buah rutok. Sebab apa? Kita ingat, kita dah syarak makan untuk sekadar nutrisi sahaja, bukan untuk kenyang. Antara buah tamar dengan buah rutok lah ia banyak nutrisi nak banding dengan buah tamar. Buah tamar ni nutrisi ada juga, ia kurang sikit nak banding dengan rutok. Sebab apa kurang sikit? Sebab ia berlaku proses pengeringan. Bila berlaku proses pengeringan, maka nutrisi ia kurang sikit nak banding dengan buah rutok. Situ. Dia ajar oleh Imam Ghazali. Itu konsep dia. Keduanya syarruhul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata. Kata mana? Hak tak faedah lah. Ada pun hak berfaedah, tak ada masalah hak tu. Hak tak berfaedah, tak cakap lagi, gemar baru. Tengok dalam tasawuf dikira salah dah, dikira dosa besar tu. Dah. Bila gemar kepada makan, lalai kepada Tuhan. Gemar kepada bercakap benda hak sia-sia, jadi menyebabkan lalai kepada Tuhan. Orang sufi ni, ia memandang dosa yang tiada maaf baginya, iaitu lupa Tuhan. Nak banding dengan dosa hak biasa-biasa gini. Dosa hak biasa lain daripada lupa Tuhan, mereka anggap masih lagi diampun oleh Allah. Tapi kalau lalai dengan Allah, mereka anggap tiada ampun baginya. Sampai tak tu besarnya dosa lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia pandang berat sungguh ni. Tu. Ingat tu, kita kena jaga molek tu, batin kita tu. Biarlah amal ibadat zahir kita kurang, tapi hak batin kita tu kita kuat amal ibadat. Hak batin, sabar, redha, dengan ujian yang Allah beri kepada kita di bulan Ramadan ni, kita banyak sabar. Besar pahala. Walaupun amal ibadat zahir kita sikit je, ni besar. Ganjaran pahala. Orang yang sabar dengan ujian Tuhan lebih besar pahalanya daripada orang yang sabar dengan taat dan sabar dengan larangan. Besar. Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ghadab, yakni kuat marah. Marah hak mana? Marah hak dicela oleh syarak lah. Ada juga marah yang dipuji oleh syarak. Orang hina agama kita marah, tu dipuji, hak tu tak dicela. Marah ni ia punca je. Jadi tadi apa? Menggemar banyak berkata-kata. Dalam mujahadatun nafsi tadi,
Dan ia ada riadah kan. Riadah nafsu pertama kena kurang makan, dan yang kedua kena kurang berkata benda yang tak faedah. Itu dalam riadah. Kalau kita tak kurang makan, kurang berkata benda yang faedah, ia akan merosakkan ibadat kita. Sebab tu dalam tasawuf ni ia kira dosa besar dah. Bahaya. Penyebab kerosaknya. Kemudian marah. Marah ni kait ia kait kepada riak, kait kepada dengki, ia kait ia kait kepada derhaka. Ada. Bila orang tek dia sikit, kritik sikit, oh marah lalu tak puas hati. Sebab apa marah tak puas hati? Sebab ia anggap diri ni hebat. Tu ia kait tu. Ada. Kalau orang anggap dia ni hina, dia paling bodoh sekali. Kalau kita anggap kita ni dalam dunia kita paling bodoh sekali, dalam dunia kita paling hina sekali, kalau orang tag kita marah tak? Tak marah. Dah kita kata kita bodoh. Kalau kita rasa ni kita hebat, kita pandai, tiba-tiba orang bodoh tag kita, lagu mana kita? Meleting tak? Meleting. Mu pandai sangat. Aku tahu lah, aku berapa tahun dah belajar. Ya. Ada benda tu. Tak ada apa-apa dah. Tak boleh tegur langsung. Hak tu marah di sila syarak tu. Ada? Dia pun marah. Orang hina agama kita. Hak tu dipuji. Ada? Ia kait tu marah tu. Ia kait dengan takabur, riak, sum'ah. Tu. Ia kait. Ada? Kalau berdebat, dia nampak pihak lawan dia, lawan lagi, hujah lagi, tek lagi dia. Oh, tak puas hati, kau nak marah. Tak. Yang ramai. Kalau orang ada nyakit lagu ni, tengok Imam Syafi'i tak. Ketika dia berdebat, dia nak sangat tengok kelemahan diri dia, dia nak sangat pihak lawan ni betul. Dia nak sangat. Payah kita nak sampai level tu tak. Kita debat nak sangat lah pihak lawan kita ni salah. Ada Imam Syafi'i ni, dia debat dia nak sangat pihak dia salah, pihak lawan betul. Dia nak sangat, nak kat mana? Nak sangat. Ini sangat. Ada. Kalau orang hati bersih ke Allahu Akbar. Kita ni hati kotor lagi ni. Payah benda gini. Keempat, hasad, yakni dengki akan manusia, dengki. Tu penyakit batin belaka tu, dengki. Dah. Apa makna dengki? Kita nak menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Biar nikmat tu duduk kita. Ia punca daripada takabur kau. Bila dia rasa dia mula-mula dia buat ni nak bagi orang tengok. Lepas tu bila banding dengan orang, dia rasa dia hebat. Takabur. Bila ada orang hebat daripada dia, tak puas hati. Jika dia nak orang ni biar kehebatan nikmat yang Allah beri kepada orang tu tak ada. Biar dia seorang yang ada. Tu panggil deki pula. Tu panggil hasad. Panggil deki. Ada juga deki hak dibujuk di syarak ada. Nampak orang ni gajinya buat amal ibadat, dekinya aku nak buat amal ibadat retek tu tak dicela tu, hak tu dipuji. Hak dicela, dia nak buang penyakit si nikmat yang ada pada hamba dia, pada seorang itu. Ada. Sebagai deki. Sebab tu Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurnalah iman seorang kamu. Iman yang sempurna. Mana tidak, iman kita tidak sempurna. Selagi mana mu kasih akan saudara kamu, ma akan barang. Barang apa tu? Ma iaitu nikmat. Nikmat yang ada pada saudaramu tu. Tak? Apa-apa nikmat yang ada padamu Tuhan beri. Contoh nikmat kaya ke, sihat ke, ilmu. Kita kira lah. Nak ada juga di saudara kita. Barulah sempurna iman seseorang itu, Nabi kata. Kalau kita kaya, kita nak ada orang yang kaya. Tambah kita seorang nak. Kalau kita alim, kita nak ada kita seorang alim. Orang biar dia bodoh lah kita seorang nak tak? Tambah. Kalau ada lagu tu, Nabi kata la yu'minu ahadukum. Tak sempurna lagi iman kamu. Apatah lagi kita tengok orang tu ada nikmat, kita nak nikmat tu hilang daripada orang tu. Biar kita jaja. Tu namanya deki. Payah ni. Nak buang ni. Penyakit payah. Kelima, bakhil, yakni kikir dan kasih akan harta. Kereku lah.
Kena apa mana bakhil yang dicela syarak apabila harta dia wajib kena infak, dia tak infak. Hak tu dicela. Adapun hak sunat tak apa. Dah, orang minta kita kereta sebuah. Mana boleh, sayang aku beli kau senang dapat sebuah. Kena mu. Hak tu dicela syarak tak? Tu dak tu. Dah. Kalau kena cela kat jam kita. Dah. Dah, benda hak syarak suruh beri, kita tak beri. Hak tu. Dah besar tu, cela, syarak cela. Keenam, kasih akan kemegahan dan kebesaran, suka akan kemegahan. Ni penyakit hati belaka ni. Bila suka kemegahan, ia punca dari mana? Riak takabur kau. Dah. Sebab apa ia nak megah? Sebab ia nak bila ia suka pada kemegahan, ia nak orang tu bawah daripada dia. Ia main jakit. Ia jakit. Ya, ia tengok orang ni hebat. Kalau boleh aku nak hebat dia, kalau boleh aku nak libah. Walaupun dia libah, aku nak libah atas dia lagi. Tu. Hak tu jadi rasa besar tu. Suka kepada kedudukan dan kebesaran pangkat. Tu sampai berebut tu. Ahli politik berebut nak pangkat ni, pangkat tu. Tu dia belaka tu. Tapi nak berebut pangkat, tujuan apa? Nak jaga maslahat negara, takut jadi rosak, tu lain. Hak tu dipuji pula. Apa gitu? Hak tu dipuji syarak. Tapi kebanyakan ahli politik berebut nak pangkat, kedudukan, harta. Tapi kalau berebut pangkat ni, nak rapah daripada orang gila kuasa lain. Sebab tengok negara ni rosak lah, hati lebur dah. Kalau orang ni orang jahil ni, jadi kita ni terpaksa ambil. Tu lain tu. Mana? Ketujuh, kasih akan dunia, hubbud dunia. Ni penyakit-penyakit hati, kasih kepada dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang panggil kasih sampai mana ni? Hak kata dicela ni, sehingga lupa akan Allah. Bila lupa kepada Allah, ia menurut orang sufi, itulah dosa yang tiada maaf baginya. Ni bahaya ni. Kelapan, membesarkan diri dan menghinakan manusia. Apa panggil apa? Takabur. Takabur ni dia rasa hebat dan dia hina orang. Kalau dia rasa dia hebat, dia tak hina orang, namanya azamah. Dosa besar belaka tu. Cuma istilah ulama letak. Dia rasa hebat, tu panggil azamah. Kalau banding dengan orang, dipanggil takabur. Kagum dengan amal ibadat dia, dipanggil ujub. Tu penyakit-penyakit hati hak perlu kita kena jaga ni. Ni payah belaka ni. Kita tak pernah buat amal ibadat, tiba-tiba di bulan Ramadan kena peluk semalam 10 terakhir, kita buat banyak, lebih daripada hari biasa. Tepuk dada tanya imam kita, lagu mana perasaan kita rasa tu. Kita rasa kagum dengan ibadat kita, namanya ujub. Sia-sia sahaja pahala kita buat amal ibadat. Batal habis pahala amal ibadat kita. Jangan ada perasaan lagu ni, bahaya. Daripada ujub, ia akan pergi kepada riak. Daripada riak nanti, ia akan pergi kepada takabur. Tu dia berekel, jakit, punya jakit. Bila kita buat amal ibadat sahaja banyak di bulan ni, contoh bulan Ramadan, pandang Tuhan tu, terima kasihlah Allah bagi aku kekuatan dapat buat amal ibadat, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya malaikat, daya dan upaya Allah. Aku tak ada daya boleh buat amal ibadat ni. Kalau mu tak beri aku daya dan upaya, ya Allah, aku tak ada daya. Nampak tak? Bila kita boleh buat amal ibadat, jangan sekali-kali tengok rendah orang di sekeliling kita tu. Jangan hina. Lagu mana contoh? Kita boleh buat amal ibadat, kaki masjid ke surau. Kita jalan, kita tengok mak kalbok, mak refik. Dalam hati kita jangan rasa dia ni hebat, kita ni hebat daripada dia. Jangan.
habis amal ibadat kita. Jangan rasa ada hamba hati kita walaupun dia nampak rupa nak pergi masjid, tapi dia ni baik, hati bersih, tak ada nak nunjuk-nunjuk riak. Kena suka baik semua. Ni payah ni nak jaga. Mana? Apabila Allah bagi nikmat kepada kita, nak jaga sifat-sifat ni, maksiat batin ni payah. Tu kena lawang tu. Di apa-apa benda kita hadapan dengan orang, jangan anggap kita hebat. Ni payah ni. Penyakit batin. Kena jaga. Sebab tu dalam ilmu tasawuf, last sekali ia buang sifat ananiyah, sifat keakuan. Buang situ darah. Semuanya Allah. Dah bila buang sifat keakuan, tak rasa diri dibuat semuanya Allah. Mana mungkin ada sifat riya, ujub, takabur. Tak ada sebab Allah mereka. Dia buang lalu dah, sah lalu. Ada. Tasawuf pekat zahir, pekat syariat. Apa dia? Takhalli dengan tahalli ni, takhalli di pekat syariat iaitu buang segala sifat mazmumah dalam hati kita, riya, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Tahalli masuk sifat mahmudah. Tasawuf pekat tertinggi hakikat. Takhalli tasawuf pekat hakikat iaitu buang selain daripada Tuhan. Tahalli Allah je. Situ. Yang kita belajar dalam minggu kemarin, ia akan sampai kepada makam syuhud af'al, nanti pergi kepada syuhud sifat, kemudian syuhud zat. Tak? Jangan hina. Kesembilan, menghairankan dirinya dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang dia buat itu. Dia panggil ujub. Heran, perasan. Bahasa kita kat perasan. Hebat juga aku. Dapat bahasa khotam Al-Quran 5 juzuk malam ni. Hebat aku. Sudah. Tak ada apa-apa. Jangan. Heran diri tu. Panggil ta'ajub. Heran diri. Sedap suara aku. Kalau dia buat depan orang, dia panggil riak. Tunjuk depan orang. Ujub ni dia rasa dia hebat. Tapi kalau dia buat depan orang, namanya riak. Riak ni mana? Ro'a. Ro'a mana melihat. Kalau ni sebuah baca, suara, ia kaitkan samuk dengar, dia panggil sum'ah. Mana? Seiman ni dengan seiman ni, sedap suara aku lagi. Belagu aku lagi. Mai perasaan lagu tu. Habis. Tak ada apa-apa. Nampak rupa ahli ibadat. Tak. Tapi rupa-rupanya ahli maksiat. Tu kena jaga molek tu. Hairan diri ni payah. Terutama sekali orang yang jarang buat amal ibadat, tiba-tiba dapat buat amal ibadat banyak ni. Biasa mari. Tu kena jaga tu. Hati. Lelah sahaja. Dan ke-10, riak, yakni berbuat ibadat tiada dengan kerana Allah, kerana orang lah, kerana manusia. Dan sekalian tersebut itu iaitu setengah daripada dosa yang besar di dalam hati yang membinasakan manusia ni. Hak 10 ni kalau ada, ia membinasakan kita. Ia jakit. Walaupun 10, ia boleh jadi 20, boleh pergi ke 30, boleh jadi 40 sampai 100. Ni namanya 10, dia jakit, pergi penyakit ni pula, pergi penyakit ni pula, pergi penyakit ni pula. Habis. Contoh marah. Daripada marah pergi pada takabur, pergi kepada bala, pergi kepada gocah, pergi kepada bunuh. Tu dia jakit habis, jakit. Ada. Tu jaga molek tu. Dan kerana inilah kata Imam Malik, dan sedikit orang mengetahui, dan setengah iaitu setengah daripada dosa yang besar dalam hati yang binasa manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripadanya. Manusia ni ia lalai. Ia tak sedar. Rupa-rupanya ujub. Kalau ustaz nak kabur mana tak pagi ni, tak tahu. Contoh. Dosa besar. Lama ni kita buat amal ibadat mari juga, perasaan kita hebat. Sudah. Lama ni mujurlah contohnya. Pagi ni dia dengar. Rupa ujub.
Jadi kalau kita tak belajar tasawuf, kita tak tahu itu namanya ujub, riak, takabur. Ni tajuk dia ujub, riak, takabur. Dia nampak dia ni dia cerita sepintas lalu dosa besar. Nak tahu apa riak, ujub, takabur secara detail, tak tajuk dia nanti. Ada tajuk dia nanti. Tu. Tetapi kebanyakan manusia tak sedar. Baik, bila tak sedar ini satu dosa, maksiat batin, dia taubat tak? Tak taubat lah sebab tak tahu benda ni dosa. Bila tak taubat, maka menanggung. Bila dia taubat, tak taubat tu dosa dah. Jadi dia menanggung dah taubat. Sebab tak tahu benda ni dosa, dia menanggung lah. Menanggung tu dikira dosa juga. Dosa sebab ada maksiat batin. Dosa pula sebab menanggung taubat. Sebab apa menanggung taubat? Dah sebab dah tahu benda ni dosa, tak taubat lah. Tiba-tiba mati. Walaupun kita buat amal ibadat zahir banyak sekalipun, inilah disebut Imam Ghazali nanti, dikira mati su'ul khatimah juga. Na'udzubillahi min zalik. Nampak tak? Rupa tengok mak ayah kita kau buat amal ibadat, ustaz tengok ustaz. Tak. Alhamdulillah hak zahir, hak batin. Hak batin tak tahu tu, kena jaga molek. Hak ni manusia lalai daripadanya. Dan sedikit orang yang mengetahui akan dia. Sedikit. Kalau tak belajar tasawuf, tak tahu. Sebab ia tiada bersungguh-sungguh menuntut akan ilmu tasawuf dan tiada menjalani akan dia daripada ilmu tasawuf. Jadi bila kita tak sungguh belajar ilmu tasawuf dan menjalani, maka sudah pasti penyakit-penyakit batin ni tak kita buat tanpa kita sedari. Sebab apa? Dah tak belajar. Tak belajar. Jadi bila kita tak belajar ilmu tasawuf, penyakit riak, ujub, takabur dan sebagainya kita tak sedar, itu ada penyakit, itu ada dosa, maka kita lalai, kita abaikan. Bila kita abaikan penyakit-penyakit tadi, maka kita tak taubatlah. Kemudian dalam masa sama kita sibuk buat amal ibadat yang zahir. Buat amal ibadat yang zahir banyak-banyak. Tak? Rupa-rupanya ibadat zahir yang kita buat tadi, dengan sebab ada perasaan ujub ke, riak ke, takabur ke, sia-sia saja, tak ada benda pahala. Kemudian mati kita. Kita nak masuk tiket, nak masuk syurga tu atas nama tiket apa? Tak? Semua daripada rahmat Allah belaka, betul. Tiket mana tu? Amal ibadat kita banyak buat zahir, tak ada dah pahala. Siapa pula maksiat batin? Banyak dosa maksiat batin. Hak ni lah Imam Ghazali kata su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Ditakut mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Dan dari kali inilah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam' hadza jam'an mahuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.